إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami untuk mengenali yang benar itu benar. Jadikanlah kami orang yang sentiasa berpegang teguh dengan kebenaran. Pimpinlah kami untuk mengenali yang batil itu batil. Jadikanlah kami orang-orang yang menjauhi kebatilan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amalan yang Engkau terima ya Allah. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Wahai Tuhan kami mohon padamu matikalah kami dalam Islam, hidupkanlah kami dalam Islam, dan juga masukkanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Tuhan kami memohon perlindungan padamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada hawa nafsu yang tidak pernah puas-puas, dan juga kami berlindung padamu daripada doa yang Kau tidak makbulkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa. Bersihkanlah jiwa kami ya Allah, hati kami ya Allah, kerana Engkaulah anta khairu man zakkaha, Engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa dan hati ini, dan Engkaulah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi sahabat kita Saudara Imran selaku moderator program kita pada pagi ini, yang dimuliakan, yang berbahagia Dr. Haji Said Ayub, Said Mustafa Al-Qudri, dan juga Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad yang merupakan founder kepada Yayasan SKV dan juga syarikat SKV Sdn Bhd. Kita doakan agar SKV dan Yayasan akan terus memacu sampai ke puncak kejayaan tertinggi, menjadi payung ekonomi ummah ini, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasihi seluruh warga kerja SKV dan juga para usahawannya, nexusnya di mana saja berada, dan juga pada muslimin muslimat, ahli-ahli usrah Miftahul Jannah. Miftah artinya kunci, Al-Jannah artinya syurga. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi asbab untuk menjadi kunci untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah
kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan, pagi Rejab, pada bulan Rejab, hari Rabu hari ini, kita diberi kesempatan dan peluang untuk bersama dalam majlis ilmu, dan saya ucap tahniah kepada Puan Hajah Kartika dan juga Dr. Said yang memberi kebenaran dan juga peluang kepada semua warga kerja dan juga para usahawan dan kita semua untuk berada di dalam majlis ilmu. Kerana majlis ilmu ini merupakan setinggi-tinggi zikrullah. Saya percaya kita kadang-kadang tak boleh nak baca Quran 1 jam. Tak boleh nak berzikir 1 jam. Apatah lagi sembahyang 1 jam. Tetapi kita boleh duduk kuliah ilmu kerana selama mana dalam hadis Nabi berada dalam kuliah ilmu, zaman dulu tak ada online. Sekarang ni zaman sekarang ada online sebagai alternatif. Maka selama mana duduk dalam kuliah ilmu, kata Nabi dalam hadis sahih, selama itulah malaikat di langit memohon keampunan untuk orang yang berada dalam kuliah ilmu. Yang keduanya, kata Nabi, selama berada dalam kuliah ilmu itu dicatat setiap saat sebagai catatan amalan kebajikan. Dan juga dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan para malaikat Allah, cuma kita tak nampak saja, mereka ni gaib, bersusun-susun, berebut-rebut memayungi orang-orang yang duduk kuliah ilmu ikhlas kerana Allah sampai ke atas langit sana. Malaikat ni dia ada sayap. Jadi sebab itu rahmat Allah, kata ulama, payung malaikat ini ataupun sayap malaikat yang meneduh ini memberi ketenangan jiwa. Orang yang duduk dalam hati yang gelisah, maka akan ditenangkan jiwa dengan asbab duduk kuliah ilmu. Jadi sebab itu Islam ni agama yang sangat benci kepada kejahilan. Ramai orang beribadah tapi masuk neraka. Ramai orang sembahyang tapi masuk neraka. Ramai orang pakai tudung tapi masuk neraka. Ramai orang buat amal, sedekah dan sebagainya masuk neraka. Kerana apa? Kerana tidak mengaji tentang ilmu, sedekahnya tidak ikhlas. Ibadahnya tidak sah. Wuduknya tidak sah. Bacaan solatnya tidak sah. Kemudian amal-amal perbuatannya bukan kerana Allah. Kerana ditipu oleh syaitan agar nampak macam banyak amal tetapi tidak ikhlas. Makin buat, makin mengaji agama, makin banyak amal, makin sombong. Makin banyak ilmu agama, makin banyak mengaji tetapi makin riak. Makin rasa kita hebat. Sebab tu kata ulama, jangan pernah bertanding dengan diri orang lain. Jangan pernah, hati yang jernih, dia tidak akan pernah merasa dia lebih mulia daripada orang lain. Kita ada harta banyak, kita ada kecantikan hebat, kita ada ilmu banyak, kita ada pangkat jawatan. Kata ulama, jangan pernah merasai kita ini lebih mulia daripada orang lain. Kalau perasaan ini telah wujud dalam hati, artinya kita dah mula ujub. Ujub ini satu penyakit, bangga diri, konon kita lebih dari orang lain. Ini dipanggil hati yang berpenyakit. Tujuan kita mengaji kitab Tibbul Qulub yang ditulis oleh satu manusia alim, Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, nak menyuluh bukan sekadar ibadah kita banyak, tetapi hati kita jernih. Dia nak tahu kita ni betul, makin kita mengaji, makin beramal, akhlak makin berubah. Adab makin baik. Ini dengan orang tak ada adab. Dengan ibu bapa tak ada adab. Zaman milenium ini orang dah tak beradab lagi. Sesama manusia tak ada adab. Maka adab ini lambang kekuatan agama. Maka sebab itu, jangan pernah bertanding diri kita dengan orang lain. Kita paling kaya, kita paling alim, kita paling hebat. Bertandinglah cukup, kata ulama, dengan diri kita sendiri. Kita lebih mulia daripada kita 10 tahun yang lalu. Kita lebih baik daripada kita tahun lepas. Maka bertanding dengan diri sendiri itu betul. Bertanding dan rasa mulia daripada diri orang lain itu salah. Jadi muslimin muslimat, itu sebagai mukaddimah pada pagi ini. Dan saya mohon jutaan maaf. Minggu lepas saya tak dapat buat usrah kerana menguruskan satu jenazah kawan saya. Kan?
Saya pergi ziarah dia malam tu. Malam tu pergi ziarah, Tuhan gerakkan. Dia sakit lama dah. Tapi Tuhan gerakkan malam tu, ajak kawan-kawan semua pakai pergi baca Yasin, doa selamat, pergi ziarah dia. Rupanya malam tu mati. Pada pergi tu, dia kenal ni Ustaz Wan. Kan? Kemudian boleh angkat tangan walaupun terbaring sudah setahun lebih. Kemudian minum susu saja. Rupa-rupanya Tuhan pilih dia nak mati malam tu kan. Jadi saya terpaksa pagi Rabu tu daripada memandikan sampai kepada ke liang lahat. Terpaksa anak-anaknya minta bantu uruskan. Jadi mudah-mudahan diberkati, dirahmati, diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala atasnya. Baik. Jadi hari ini kita akan sambung perbincangan kita pada muka surat 20. Baru duduk muka surat 20. Kitab kita ni sebagai guideline sajalah. Kadang-kadang kita tak pakai, kadang-kadang kita pakai. Sebab pengajian kita seminggu sekali. Baik, cuma pagi tadi saya minta, saya dah masuk dalam satu grup. Minta semua rujuk kepada Usrah Miftahul Jannah. Dan juga Puan Nesh ada masukkan dalam grup Yayasan SKB. Ada 2 doa sempena bulan Rejab ini, saya nak ajak semua pakai hafal. Doa ni kedua-duanya sahih daripada Nabi. Sahih daripada Nabi. Hati-hati ya, hati-hati. Banyak orang menyebar benda yang tidak sahih menjadi dosa. Masuk bulan Rejab baru ni, macam-macam tersebar dalam media sosial. Kelebihan orang yang berpuasa pada 1 hari bulan Rejab. Kelebihan orang yang berpuasa 3 hari dalam bulan Rejab. Kelebihan orang yang berpuasa pada 10 hari bulan Rejab. Semua itu adalah hadis palsu. Berbohong atas nama Nabi, kita jadi tukang sebar, kita juga berbohong atas nama Nabi adalah dosa besar. Kan? Sebab kita tak mengaji, kita forward saja. Padahal itu bukan daripada Nabi. Di dalam pengajian hadis, tidak ada satu pun hadis-hadis sahih, amalan khusus Nabi dalam bulan Rejab. Cuma ada hadis sahih yang umum. Disebut Nabi memperbanyakkan puasa dalam bulan Rejab. Tapi kelebihan ikut hari tidak ada dalam hadis. Maka sebab itu kita hati-hati perkara ini. Kita tak mengaji hadis, akhir kita forward konon-konon itu hadis. Maka kita berbohong atas nama Nabi, tak pasal-pasal, bukan hadis kita kata hadis. Dan ulama cadang hati kita dengan Rejab ini, jadilah sebagaimana hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk Rejab, mereka berdoa, Allahumma barikli fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Saya rujuk kitab, dua-dua boleh baca. Allahumma barikli fi Rajaba pun boleh, Rajabin pun boleh. Kedua-duanya digunakan dalam kitab. Wahai Tuhanku, berkatilah kami dalam bulan Rejab. Berkati ni rujuk pada apa Nabi buat. Nabi banyakkan puasa. Tapi kelebihan puasa 3 hari, 2 hari, 4 hari, hari ke-10 tak ada dalam hadis. Direka cipta oleh manusia. Namun ulama sebut perbanyakkanlah ibadah, sedekah, kemudian tilawatul Quran, sembahyang sunat taubat, termasuk zikir-zikir yang dicadangkan oleh ulama. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bacalah 70 kali ke 100 kali sehari agar Allah ampun dosa. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampun dosaku. Warhamni, kasihanilah daku. Wa tub alayya, terimalah taubat aku. Kerana para sahabat dididik oleh Nabi, bila masuk bulan Rejab, hati telah berbunga-bunga, merasai rindu untuk bertemu dengan Ramadan. Tak semua manusia akan bertemu Ramadan. Pada beberapa hari lepas, seorang kawan saya yang lain, dia pengerusi surau di satu daerah di Kelang ini, balik kerja jogging.
balik kerja pergi jogging, di tapak jogging, tengah-tengah jogging jam 5:30 petang itu, Tuhan tarik nyawanya mati tengah jogging. Ambulans datang, nyawa dah tak ada ketika jatuh atas trek jogging. Padahal tak ada sakit jantung, tak ada pernah stroke, tak ada sakit apa-apa, tak ada semput, tak ada tanda nak mati. Balik kerja, tukar pakaian, pergi jogging. Saya pun cakap kat Dr. Said, yang tu yang saya takut nak jogging tu, takut mati. Jadi ada alasan sebut pada doktor. Doktor kata, pergi jogging Ustaz. Takut mati doktor kan. Jadi mati. Kita tak tahu Ramadan ini, waballighni Ramadan, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Sampaikan aku pada bulan Ramadan. Maknanya, ada orang sampai, ada orang tak sampai. Walaupun muda, tak semesti tak mati. Walaupun tak sakit, tak semesti tak mati. Maka sebab itu, bersiap sedia dah. Rejab ini bulan untuk mohon keampunan dengan amal ibadah ditingkatkan. Terutamanya puasa sunat. Yang keduanya tilawatul Quran. Yang keempatnya infak dan sedekah. Sedekah pada adik-beradik kita lebih utama. Pada sepupu sepapat kita lebih utama. Dapat 2 pahala. Bukan sedekah fakir miskin tu tak utama, ada hadis Nabi. Tapi kalau orang sedekah pada adik-beradik, kemudian sanak saudara yang rapat-rapat, yang susah, dapat 2 pahala, kata Nabi. Kalau sedekah fakir miskin, dapat pahala, tapi 1. Walaupun besar, walaupun dituntut. Tapi sedekah pada saudara mara, mak-mak saudara, sepupu yang susah, duduk kat kampung dan sebagainya, dapat 2 pahala. Lebih afdal kalau nak sedekah pada saudara-saudara kita yang miskin. Kerana pahala pertama, dapat pahala infak. Yang kedua, dapat pahala menyambung, mengukuh silaturrahim. Jadi, itu dekat Ramadan. Jangan tunggu Ramadan baru nak infak. Selalu Puan Hajah Kartika menyarankan agar infak subuh. Saya tengok apa yang disebut oleh Syekh Jabir yang meninggal dunia COVID dulu. Muda lagi. Umur dekat 40 meninggal. Satu alim ulama. Dia sebut jangan tinggal sedekah subuh walaupun 50 sen pagi. Kesannya sangat besar, keampunan Allah, pembebasan diri daripada neraka, dan juga keberkatan rezeki melimpah ruah. Duit tak banyak tapi cukup. Ada orang duit banyak tapi tak cukup. Maka cukup tak cukup ini barokah. Barokah ni daripada perkataan bahasa Arab al-birkun. Birkun ni kolam. Airnya sikit, kolam berbanding air laut. Tetapi tenang. Ada orang duitnya sikit, gajinya sikit, tapi tenang. Ada orang duitnya banyak, gajinya banyak, tapi tidak tenang. Macam air laut, sentiasa berombak. Jadi sebab itu sedekah ini memberi rasa kecukupan. Orang boleh sedekah ni orang yang lebih duit. Orang simpan duit, orang tak lebih. Kita dalam bahasa Melayu, kebanyakan kita berfahaman, orang yang simpan duit banyak itulah orang kaya. Tapi kata Nabi, orang kaya, orang yang infak banyak. Sebab duit dia berlebih-lebih. Tak ada duit pun boleh infak. Itulah orang kaya. Jadi insya-Allah, saya cadang pada kita semua, apa yang kita nak buat bulan Rejab ini, perbanyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kita tak sampai bulan Ramadan. Kalau sampai, alhamdulillah. Baik. Pagi ini kita mulakan dengan satu doa yang sahih daripada Nabi, yang saya nak cadang semua ahli usrah Miftahul Jannah dan juga Yayasan SKV membacanya setiap malam sebelum tidur. Kedua-dua doa yang kita nak bincang dalam 5 minit ini, kedua-duanya baca sebelum tidur, dan janji Nabi diampunkan seluruh dosa. Pendek saja, tak sampai pun seminit boleh habis dua-dua. Tetapi kesan dia Nabi sebut di dalam hadis yang sahih. Barang siapa yang membacanya sebelum daripada tidur, kemudian
dia ditakdirkan meninggal dunia pada malam itu atau pada pagi besok, maka Allah Subhanahu wa taala tulis dia meninggal dunia dalam keadaan fitrah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nombor hadis 6313, 6315. Apa makna fitrah? Mati pada malam itu dengan asbab membaca doa belum tidur ini, tak sampai seminit, setengah minit pun tak sampai. Maka kalau ditakdir, kita mati ni ada dua je. Tidak malam, siang. Malam tu baca, kalau mati malam, mati pagi besok, Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam fitrah. Apa makna fitrah? Kita sebut Hari Raya Aidil Fitri. Hari Raya Fitrah. Setelah proses sebulan puasa, Allah bersihkan diri kita daripada dosa seperti seorang bayi baru lahir tanpa dosa. Orang pergi umrah, pergi haji. Mereka balik kalau ibadahnya ikhlas, sempurna ibadahnya, mengikut syarat dan rukun, pulang ke Malaysia bagaikan seorang bayi baru lahir. Fitrah. Kalau kita yang tak mampu, mungkin duit tak ada, nak pergi umrah, nak pergi haji. Tapi Ramadan sempat jumpa. Tapi hari-hari perbuatan tidur. Kalau tidur membaca doa ini, kalau ditakdir mati malam tu atau mati besok, Allah matikan dalam keadaan fitrah. Ada kes yang berlaku di Malaysia ni. Testimoni yang berlaku di Malaysia. Seorang pakcik. Kisah benar. Seorang pakcik ini dia biasa ya. Bukan alim ulama, bukan orang yang banyak beramal, tapi dia menjaga amalan-amalan fardunya. Waktu dia mati, orang mandikan jenazahnya berbau wangi yang amat wangi. Sampai orang yang mandi jenazah tu melihat sesama sendiri, bau ni datang daripada mana? Rupanya bau datang daripada tubuh dia, semerbak harum. Tak pernah bau perfume macam tu. Sampai orang usung ke kubur pun masih wangi lagi bau. Orang balik rumah setelah kebumikan dia pun masih terhidu bau wangi. Lalu orang pergi tanya isteri dia, apa amalan pakcik ni, makcik? Apa amalan pakcik? Sampai kami dapati dia terlalu luar biasa bau wanginya. Mudah-mudahan petanda baik. Mati yang baik. Lalu kata pakcik ni dia biasa je. Tak adalah makcik tengok rajin sangat beramal. Cuma mulut dia tak pernah cakap buruk pada orang. Hatinya sepanjang makcik hidup tak pernah dendam dengki pada orang. Tak pernah benci dengan orang. Dan tiap-tiap malam yang makcik tahu, dia beramal dengan satu doa Nabi sebelum tidur. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam makcik dengar dengan telinga makcik duduk sebelah dia. Pakcik ni baca doa ini yang kita nak mengajar ini, dengan izin Allah, rasanya asbab doa sahih dari Nabi inilah Allah ampun dosa dia agaknya. Mudah-mudahan itulah rahmat Allah. Jadi doa yang pakcik tu baca dan Nabi saran membaca, saya nak minta semua pakat hafal. Kalau tak hafal, nak tidur malam, buka handphone, simpan dalam notes. Kerana dia backup paling besar untuk kita mati dalam fitrah, diampunkan dosa seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya berbunyi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Tak sampai pun. Okey, terima kasih pada Kak Nesh dan Imran. Ada kat depan kita tu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika
wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Apa makna dia? Sampai besar sangat. Nabi sebut dalam kitab Sahih Bukhari. Boleh rujuk Sahih Bukhari. Doa ni ada disebut. Semua dalam kitab Sahih Bukhari itu hadis sahih dari lisan Nabi. Apa kata Nabi? Ya Allah, ya Tuhanku, aku berserah diri kepadamu. Kemudiannya, aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku menyerahkan semua urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggung aku ataupun dimakna bergantung hanya kepadamu. Dalam keadaan berharap serta takut kepadamu. Raghbatan harap. Warahbatan ilaika takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Wahai Tuhanku, kerana tidak ada tempat berlindung dan tempat lari daripada azabmu kecuali berlindung kepadamu. Habis saja sebut macam tu, amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Sesungguhnya aku beriman dengan semua isi Al-Quran yang diturunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsalta. Aku beriman kepada Nabi Muhammad yang telah engkau utuskan. Dia panggil pengakuan kita beriman pada Al-Quran, beriman pada Nabi, kita serahkan seluruh hidup pada Allah sebelum tidur. Sebelum tidur. Jadi kalau tak payah nak hafal, maka baca kat telefon. Jangan tak baca. Jangan tak baca. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Complete. Saya nak cadang kakak-kakak abang-abang sekalian, ahli-ahli Usrah Miftahul Jannah dan juga ahli-ahli Yayasan SKV, bila dapat doa-doa sahih daripada Nabi, jangan tidak forward pada kawan lain. Bagi pada mak, bagi pada ayah, agar mereka juga diampunkan dosa. Bagi pada anak-anak, bagi pada kawan kerja, bagi pada kawan sekolah, bagi pada grup WhatsApp, bagi dalam grup family, bagi pada pelanggan-pelanggan. Akak beli barangnya, beli saya punya defend, hadiah satu amalan Nabi. Oh, Masya Allah, ya Tuhanku. Kerana kalau ada orang yang mengamalkannya, kita dapat hari ini, kita bagi pada 10 orang, 5 orang amal, 5 tak amal. 5 orang itu selama mana mereka amal, kita dapat pahala. Malam nak tidur mereka baca, tak pasal-pasal, kita dapat pahala. Lagi hebat, 5 orang itu, dia sebar pada grup adik-beradik dia. Daripada 40 orang, sanak saudara adik-beradik, ada 10 amal. Maka telah berlaku networking. 10 amal, maka siapa yang mula bagi juga akan dapat pahala. Kalau kita mati, duduk dalam lubang kubur, nak semayang tak boleh, nak puasa tak boleh, nak zakat tak boleh, nak berzikir tak boleh, tilawah Quran tak boleh, santuni anak yatim terputus. Tetapi amalan menyebar kebaikan ini berjalan macam hidup walaupun 1000 tahun lagi kalau kiamat. Tiap-tiap hari malaikat akan datang bawa pahala. Nah Minah, Nah Imran, contoh. Ni dia. Awak dulu sebarkan dalam grup tu. Adalah 40 orang yang baca, tak habis makan. Bonus berganda. Maka, mungkin kita mati dosa banyak. Tetapi bila kita lepas mati, ada pahala dipanggil ilmu yang
bermanfaat. Yang terus berjalan kerana kita sebar hadis Nabi, berjalan macam kita masih hidup, nanti di akhirat, mati tadi dosa banyak. Tapi tiba-tiba kata malaikat, timbang saja pahala, pahala jadi berat. Sebab lepas awak mati, ada orang amal apa yang awak sebar dalam grup WhatsApp dulu. Maka pada grup keluarga awak, anak-anak awak amal, cucu awak amal, kawan awak amal. Walaupun awak dah mati, pahala berjalan. Itulah ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat, jangan tunggu jadi ulama baru kita nak sampai agama. Jangan tunggu jadi alim. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Maka sebab itu muslimin muslimat, sahabat-sahabat Yayasan SKB yang dikasihi sekalian, maka kita pakat-pakat sebar benda-benda baik. Tak apa. Minggu depan kita belajar yang lain lagi. Sebagai selingan, sambil-sambil tengok kitab kita. Jadi jangan tinggal mulai malam ni. Jangan tangguh. Syaitan tak bagi kita baca. Sebab syaitan sangat benci kalau kita diampun dosa. Setiap kali nak baca saja, kadang-kadang naik atas katil, goyang kaki, tak sempat baca kan. Jadi mulai malam ni, kalau tak boleh hafal lagi, baca kat telefon. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa alja' zahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika allazi anzalta, wa nabiyyika allazi arsalta. Habis. Tak sampai pun setengah minit. 20 saat boleh habis. Kemudian mengucap tidur. Ada satu lagi, yang ni semua dah hafal, semua tak baca. Semua dah hafal, tapi semua tak baca. Yang kedua ni, kalimah-kalimahnya semua orang sudah hafal. Tapi jarang orang baca dekat nak tidur. Kata Nabi SAW, barang siapa yang nak tidur malam, membaca 3 kalimah ini, seluruh dosanya sebelum tidur itu diampunkan oleh Allah, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan ni tak terkira. Hadis ni sahih. Riwayat daripada Imam Ibn Hibban dan juga dalam Sahih Bukhari pun as-sahihah. Dua kitab sahih, sahihain, Bukhari, Muslim, dua-dua ada hadis ni. Iaitu kata Nabi SAW, barang siapa nak tidur malam dan naik atas katil, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa lama? 20 saat pun tak sampai. Itu tadi saya baca slow-slow, nak tidur baca laju lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, dengan asbab baca macam tu, mengucap kemudian tidur. Kalau mati, tak mati kah, esok pagi bangun elok, seluruh dosa diampunkan oleh Allah. Kecuali dosa besar. Pernah bunuh orang, pernah minum arak, pernah berzina, pernah apa? Pernah meninggalkan sembahyang. Geng kita ni meninggal sembahyang, dia rasa macam alah kecil saja. Meninggal sembahyanglah dosa yang paling kepala bapak kali. Dosa yang paling besar meninggalkan sembahyang. Kuat berniaga sampai tinggal sembahyang. Musafir sampai tak sembahyang. Sembahyang, tinggal sembahyang ini musuh Allah. Siapa tinggal sembahyang, dia musuh Islam. Kita marah orang benci Nabi. Kita marah orang kutuk Islam.
Tapi sebenarnya kita musuh Islam. Dalam rumah tangga kita, bawa masuk musuh Allah. Bila bawa menantu tak semayang, bawa cucu tak semayang, adik-beradik tak semayang, kita bawa masuk rumah kita, kamu musuh Allah, musuh Nabi, musuh Rasul, musuh Islam. Musuh Islam ni sejahat-jahat manusia. Kan? Kerana sembahyang ini menjadi pangkal pokok pangkal kepada semua ibadah diterima. Saya selalu sebut, kakak-kakak, abang-abang suka sedekah. Sehari 70 juta ringgit sedekah. Santunia anak yatim 45 juta orang. Bantu orang Palestin 40 juta sehari. Kemudiannya basuh berak mak, dukung mak, mandikan mak, bedakkan mak, hatta pikul mak atas belakang. Hebatlah. Tapi tak semayang, seluruh amal itu ditolak. Datang kerja lagi bahaya. Datang kerja tak semayang, daripada mula masuk sampai balik, dosa. Tulis, dosa. Meeting, mesyuarat, dosa. Sebab tak semayang. Sedangkan kalau sembahyang, maka mesyuarat kat pejabat, pahala. Tolong angkat kotak, pahala. Hatta mesyuarat, pahala. Beza langit bumi. Sebab tu Islam letak sembahyang ni dosa besar. Jadi kalau kita pernah meninggalkan sembahyang, kena wajib qada. Ada ulama-ulama fiqh dalam kitab-kitab fiqh sebut haram sembahyang sunat selagi kita ada sembahyang belum qada. Hatta sembahyang tarawih Ramadan nanti pun tak payah. Kalau kamu masih ada puas sembahyang qada. Sebab puas sembahyang sunat itu hukum dia sunat. Sembahyang qada itu hukumnya wajib. Ramai orang tiap-tiap tahun dia rasa pergi umrah. Dia rasa hati sudah lapang, pahala sudah banyak, tapi dia tak qada sembahyang, perbuatan itu tak betul dengan agama. Pergi umrah nombor 2, nombor 3 tiap-tiap tahun tu sampai kiamat sunat. Tapi qada sembahyang yang tertinggal sampai kiamat hukumnya wajib. Maka lagi salah dia kata saya qada kat Mekah. Sekali qada ganda 100,000 tak dapat macam tu, tetap wajib qada sambil minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali ada pandangan setengah fuqaha, kalau kita dah biasa memang istiqamah qada, maka kita nak tambah sekali-sekali sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat tahajud, harus dapat pahala. Tapi kalau sekadar buat sibuk buat sunat, duha buat, qada tak buat, jangan buat. Tak payah buat yang sunat, semua buat qada. Kerana qada itu wajib. Jadi ini dipanggil priority. Fiqh aulawiyat. Jangan tersalah. Bayar hutang, wajib. Bayar hutang, wajib. Mati syahid. Mati syahid, terkeluar biji mata, tangan terpotong, leher terpotong, 80 terpotong, kena potong musuh. Kalau ada hutang, roh tergantung di antara langit bumi sampai kiamat. Kecuali waris tahu ada hutang, waris tolong bayar. Tapi masalah kita tak buat wasiat. Bila tak buat wasiat, waris tak tahu ada hutang. Maka bila tak tahu ada hutang, maka kamu qiyamul lail tiap-tiap malam pecah kepala. Baca Quran 30 juzuk, sedekah 40 juta, santunia anak yatim, kemudian buatlah amal baik lain. Roh, nyawa tergantung antara langit bumi sampai waris bayar. Sebab tu saya cadang, malam ni tulis wasiat pada waris. Walaupun muda, ada hutang-hutang, tulis. Ada hutang. Bayar hutang tu wajib. Bila kita minta hutang, dia mula lari-lari cari alasan tak boleh bayar. Tiba-tiba keluar Facebook. Alhamdulillah. Tuhan bagi rezeki. Dapat lagi menunaikan umrah pada tahun ini. Yang ni kali yang ke-6 dah pergi umrah.
Pergi umrah yang kali 2, 3, 4, 5, 100 kali itu sunat sampai kiamat. Tak payah pergi umrah, bayar hutang itu selesai dosa. Kamu pergi umrah 40 juta kali pun tidur kat Mekah terus tak balik-balik selama 60 tahun. Ada hutang, roh tersangkut antara langit bumi. Roh orang kafir dibawa ke Sijin. Roh orang Islam dibawa ke Iliyin. Roh orang berhutang antara langit bumi tidak akan aman rohnya sampai waris bayar. Waris nak bayar tak boleh. Sebab tak tahu yang mati ni ada hutang, dia tak pernah tulis wasiat. Saya cadang malam ni muda ketua ke tulis wasiat. Yang belum kahwin tulis wasiat pada mak. Mak, kalau saya mati dulu, saya ada hutang dengan Dr. Said 5,000. Dengan Puan Hajah Kartika 10,000. Dengan Puan Nes 3,000. Ini nombor telefon dia. Kalau itu mak tolong bayar. Kita yang tua-tua ni, kalau mati ada harta, anak-anak setelah kita wasiat, wajib bukan bagi faraid dulu. Bayar hutang bapak dulu. Bayar hutang mak dulu. Ada tanah, mak ada kebun seekar. Jual dahulu, hutang mak dapat duit 100,000. Hutang mak 30,000. Anak-anak wajib bayar. Anak tak bayar setelah mak wasiat, mak diampun dosa. Anak tanggung hutang mak sebab tak laksanakan wasiat. Jadi, itu nanti bila-bila masa kita mengaji tentang wasiat, tentang hibah, tentang faraid. Mudah-mudahan kita faham, tapi settlekan hutang dulu. Baik. Doa yang kedua ni semua orang dah hafal. Cuma semua orang tak baca. Ruginya malam tadi tak baca. Ruginya kemarin. Orang yang baca, pagi-pagi bangun dosa diampun. Bila dosa diampun, apa yang kita minta kepada Allah, doa Allah makbul. Minta hajat Allah tunai. Kesusahan Allah lapangkan. Kerumitan Allah tenangkan. Mungkin masalah tak selesai, tapi Tuhan bagi jalan keluar dan rasa tenang. Yang serabut otak, hati tak tenteram, jiwa tak tenang, resah gelisah, faktornya satu, dosa banyak. Dosa banyak juga menjadi asbab rezeki terhalang di langit. Tak turun, malaikat tahan. Dan doa tak diangkat naik ke langit sebab dosa banyak. Saya nak cadang pada saya dan kita semua, mulai hari ini, pakat-pakat jangan tinggal 2 doa ni. Banyak lagi amalan belum tidur. Saya takut tak terbaca. Jadi akak-akak, abang-abang, baca yang 2 ini dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika wa amantu bi kitabika allazi arsalta amantu bi kitabika allazi anzalta. Kemudiannya akhir sekali wa nabiyyika allazi arsalta. Kalau tak hafal lagi, baca kat telefon. Bagi pada suami, bagi pada anak-anak agar mereka juga diampunkan dosa. Dengan sebab keampunan Allah, mudah-mudahan Allah himpun semua ahli keluarga kita dalam syurga Allah. Mudah-mudahan Allah himpunkan semua ahli-ahli yayasan SKB, Usrah Miftahul Jannah dalam syurga Allah. Kita ni orang yang tak banyak amal. Kita orang yang tak banyak amal. Siapa boleh baca Quran 30 juzuk sehari? Mana ada. Siapa boleh berzikir 5 jam sehari? Tak ada. Siapa boleh sedekah 1 juta sehari? Adalah 10 sen, 20 sen sehari. Siapa boleh beramal ibadah, berzikir sampai beratus ribu kali? Tak ada. Oleh kerana kita ni dosa banyak, tapi kita kena tipu syaitan, rasa macam tak ada dosa. Sebab tu kita relax, tak minta ampun.
Amal kita terlalu sikit tapi ditipu syaitan buat amal sikit, rasa macam banyak. Ni manusia kena tipu. Kita semua. Sebab tu sampai sekarang kita tak bersungguh minta ampun. Datang Rejab ke, Syakban ke, peduli apa. Tak kisah. Sahabat Nabi minta doa. Takut bimbang Rejab terlepas tanpa keampunan. Syakban berlepas tanpa keampunan. Ramadan pergi tanpa pembebasan neraka. Tapi kita tak kisah. Kita tak kisah pun. Yang kita kisah makan, pakai, minum, seronokkan, itu saja. Akhir sekali, jadi kita orang yang rugi. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terima dua doa tu sahih daripada Nabi. Tak ada khilaf. Sahih. Kan? Adapun doa-doa yang tak sahih, boleh amal. Tetapi utamakan yang Nabi bagi tahu. Sebab jangan ambil dalam TikTok. Amalan-amalan yang akak-akak abang-abang ambil dalam TikTok tu, ada sebahagian bukan hadis. Direka cipta oleh orang-orang, konon-konon ulama. Baru ni ada satu doa, dia sebut doa husnul khatimah. Seorang Habib bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, dan dia bagi tahu Nabi sebut dalam mimpi satu doa minta baca. Kemudian ditulis kat situ, barang siapa yang tidak membaca doa ini dan tidak menyebarkan doa ini kepada orang lain, maka dia tidak termasuk di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tepung rasa berdiri bulu roma. Itu mimpi awak, bukan hadis Nabi. Bukan mimpi Nabi. Bukan kata-kata Nabi. Bukan takrir Nabi. Bukan perbuatan Nabi. Itu mimpi awak bertemu Nabi. Dia tak boleh angkat jadi hadis. Ini awak sebut, Nabi bagi tahu pada awak, kalau siapa tak baca ini tak mengaku umat. La ilaha illallah. Matilah ramai masuk kafir, jadi masuk neraka semua. Itu awak punya mimpi. Apa-apa amalan mimpi dalam kaedah mengaji agama tak boleh jadi pengajian bersanad. Sebab dia mimpi je. Walaupun amalan tu boleh baca, tapi kelebihannya bukan daripada Nabi. Apa-apa kelebihan bukan daripada Nabi, kita tak boleh angkat menjadi hadis. Itu disiplin dia. Hari ni kita ambil amal dalam TikTok. Kata Pak Habib ni, baca yang ni, diampunkan dosa. Baca yang ni, dibebaskan neraka. Ada tak dalil sahih? Tak ada. Kalau Nabi tak sebut, Pak Habib yang sebut, Pak Syekh yang sebut, itu bukan pengajian sanad. Itu mimpi dia je. Boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Apa kata majlis fatwa? Selagi apa bacaan tidak bercanggah dengan Islam, tak ada bercanggah dengan akidah, harus baca. Tapi kelebihannya tak boleh pegang. Akak baca, abang-abang baca dalam Majmu' Syarif. Saya pun baca doa Kanzul Arash, doa Akasyah, kemudian macam-macam doa, kelebihan-kelebihan itu. Boleh baca, tak bercanggah dengan akidah. Tetapi kelebihannya jangan ambil. Sebab kelebihan itu tak berkait pun dengan hadis Nabi. Tetapi hari ini orang mudah percaya. Keluar TikTok percaya. Keluar Instagram percaya. Ambil terus amal. Kata ulama ni, barang siapa. Kalau bukan daripada Nabi, kelebihan itu tak boleh dinaik taraf sebagai hadis. Cukuplah mudah-mudahan. Kalau kita beramal, mudah-mudahan Allah bagi yang dibagi ni, itu tak apa. Tapi kalau sampai awak tak sebar, awak tak amal, Nabi tak mengaku umat, ini bukan hadis Nabi. Itu mimpi Pak Habib. Mimpi Pak Syekh. Zaman mutaakhir semua orang nak mengaku jadi keturunan Nabi. Kita pun pantang baca, nampak comel sikit, muka macam ni, warak sikit, amalan berterabur. Terus, oh ini Habib, ini Pak Syekh, ini keturunan Nabi. Pada tak tahu, mungkin keturunan labi-labi pun banyak yang skema. Kan? Jadi hati-hati,
Sebab itu mengaji secara bertalaki dengan kitab rujukan itulah yang paling aula. Muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah. Baik. Muka surat 20, kita cuba tengok sampai muka surat 21. Dalam Al-Quran, disebut satu ayat Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diredainya. Ingat ya, kakak-kakak, abang-abang semua bila beramal dengan apa-apa zikir, apa-apa doa daripada Nabi, daripada ulama, tujuannya hanya satu. Jangan sembahyang sunat duha, jangan sembahyang sunat duha sebab nak rezeki banyak. Awak selawat pada Nabi banyak sebab apa? Sebab saya nak bayar hutang. Awak puasa sunat sebab apa banyak-banyak? Sebab nak bagi diet, nampak kempis perut. Itu matlamat dunia. Awak bangun qiyamul lail sebab apa? Sebab nak bagi tubuh saya sihat. Yang keduanya, rezeki mudah sikit lah. Itu dunia. Imam Hasan Al-Basri dan ulama-ulama lain tegur, kalau kamu buat amalan-amalan untuk dekat dengan Allah, tujuannya dunia, kamu hanya dapat dunia saja. Kamu selawat banyak, baca Quran banyak, sembahyang sunat banyak, berdoa banyak, istighfar banyak, minta taubat banyak, sembahyang duha, sembahyang tahajud. Sebab apa? Sebabnya memburu redha Allah. Ini hati. Kalau matlamat buat kerja, matlamat beramal kerana akhirat, dunia ni kecil, dia datang ikut. Kalau buat amal akhirat untuk dunia, dunia ikut, akhirat pergi. Jangan selawat pada Nabi, baca Quran sebab kita nak benda dunia. Tak payah bimbang. Kenapa baca? Sebab saya nak keampunan Allah di akhirat. Sebab saya nak syafaat Nabi di akhirat. Saya nak redha Allah di akhirat. Bila Allah redha untuk urusan akhirat, jangan bimbang. Dunia dia ikut belakang. Dunia dia ikut belakang. Kan? Tapi kalau kita buat amal sebab, kenapa selawat? Oh, sebab saya hutang banyak. Jangan. Jangan bimbang. Memang Allah akan bagi. Kalau awak buat kerana memburu redha. Ini ayat Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tujuan hidup, bekerja, beramal, jaga anak, jaga isteri, bina rumah tangga, berkawan, bermuamalah, berniaga, bersedekah, bangun malam, semayang, berdoa, semua sekali sebab memburu redha Allah. Kan? Irji'i ila rabbik, kembali kamu pada Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha pada Allah, Allah redha pada kamu. Sebab itu sahabat Nabi, bila kita panggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Dalam Quran mengiktiraf, Allah turun ayat daripada langit mengiktiraf sahabat-sahabat Nabi ni memang mereka bekerja, berdoa, beramal ibadah kerana cari redha Allah. Dalam surah Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum waradu'ah. Orang yang paling awal mendahului membantu Islam, muhajirin wal ansar.
wallazina taba'uhum bi ihsan. Muhajirin Ansar dah tak ada, tapi Allah bagi tahu sesiapa orang-orang termasuk kita, wallazina taba'uhum bi ihsanin, orang yang ikut Muhajirin Ansar dengan kebaikan. Kerana apa yang kita ikut Muhajirin dan Ansar? Radhiyallahu anhum wa radu'ah. Mereka ini sentiasa redha pada Allah. Allah juga redha pada mereka. Allah tak bagi harta banyak, mereka redha. Nak rumah banglo, dapat rumah bangla, redha. Nak gelang besar, dapat getah gelang, redha. Nak rantai labuh, dapat rantai basikal, redha. Nak suami smart, dapat suami gemuk. Dah lah gemuk, pendek pula. Dah pendek. Kan? Kemudiannya, dah pendek, hitam pula. Bibir mulut tebal. Nak laki macam Aaron Aziz. Tak dapat. Redha. Warridha bil qalil. Orang bertakwa dia redha dengan benda sikit. Sahabat Nabi yang kaya, mereka syukur. Ramai sahabat Nabi yang kaya. Saya pun nak suruh para Nexus ini kaya belaka. Lagi kaya, lagi sokong Islam. Yang SKV dan yayasan dah buat kempen membantu. Tolong kempen. Puan Hajah Kartika selalu kempen. Doktor selalu kempen. Boykot Yahudi. Akak-akak abang tahu tak? Starbucks kemarin umum berapa bilion? 100 bilion. Satu dunia jam. Ni, McDonald's Shah Alam tutup dah. Tak mati kita tak makan burger tu. Kentucky Fried Chicken run up ni dekat rumah saya ni, Kentucky Simpang 4 Teluk Pulai. Kemarin buang kerja, punya ramai dah. Tak boleh nak survive. Mungkin kita kata, alah usaha kita kecil saja. Usaha kita kecil, tengok usaha kecil, Starbucks saja orang tak minum, berapa puluh bilion jatuh. Sampai bos dia mengaku, jam sekarang ni orang Islam tak minum. Kita pula selagi boleh telan-telan sumbang pada Palestin. Tapi kita juga bagi duit pada Israel. Sumbang cara terhormat. Ini muka tak malu. Kita buat tabung Yayasan SKV. Sumbang Palestin dengan penuh semangat. Kita bantu Islam. Kita bangunkan agama. Tapi kita tanpa sedar, sumbang pada yayasan untuk bagi Palestin, kita juga sumbang pada Israel dengan membantu perniagaan mereka. Tak mati, tak minum Starbucks kakak. Tak mati, tak makan McDonald. Burger Ramly ada. Tak mati, tak makan McDonald. Tak mati, tak makan KFC. Ayam goreng sendirilah pergi beli pasar malam. Yang ayam kurus kering tu, lagi sedap. Akak-akak kat rumah buat sendiri. Mati tak minum Melo. Kita sumbang pada Palestin, kita juga sumbang kepada pembangunan Israel tanpa kita sedar. Kecuali atas perkara-perkara yang memang kita tak boleh elak, mereka dah kuasai dunia. Sekarang ni, saya tengok, minumlah coklat yang Dr. Said tu. Apa dah nama Imran? Lupa dah. Yang minuman coklat menjadi kegilaan rakyat Malaysia. Akak-akak semua boleh order dengan Imran ke, dengan yayasan ke. Sebab apa? Coklat tu tak mati, tak minum Melo. Tak mati, tak makan Maggi. Apa-apa keluaran Nestle, boykot dulu. Jadi cari produk-produk Islam. Tak guna kita sumbang kat sini, yang kat sini pun sumbang sama. Habis sampai bila dia nak lumpuh. Nampaknya usaha kecil, tapi kemarin Starbucks buat keluar kenyataan di media sosial seluruh dunia melibatkan puluhan bilion pada dalam sebulan dua ini. Runtuh, rebah. Daripada Islam kalau bersatu. Kalau bersatu. Jadi tujuannya kita nak buat amal kerana Allah. Baik. Ia mengulangi bacaan itu supaya hati dengan Tuhan. Kelak di hari perjumpaan dengan Tuhan, hatinya dia penuh rasa penghambaan.
Sehingga penghambaan itu menjadi pembawaan secara naluri tanpa ada rasa terbeban. Beribadah dengan rasa rindu, rasa cinta, rasa dekat dengan Allah. Sebagaimana orang yang jatuh hati kepada kekasihnya demi melayani dan memenuhi keperluannya. Kakak-kakak abang-abang sekalian, cuba bayang macam mana Rabi'atul Adawiyah rindu pada Allah, buru redha Allah, selawat pada Nabi 50,000 kali sehari. Kita nak dapat 100 pun 4 kali kencing. Nak dapat 100, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rasa nak terkencing. Nak dapat 100. Dia 50,000 kali sehari. Ada seorang tabi'in namanya Abu Bakar Ayyash. Abu Bakar Ayyash. Daripada nama ni saya ambil untuk jadi nama cucu saya. Muhammad Ayyash. Kerana apa? Mudah-mudahan ikut perangai dia. Abu Bakar Ayyash ni manusia yang paling banyak baca Quran. Dekat dia nak mati, adik dia menangis kat penjuru dinding tengok kawan dia sakaratul maut. Lalu dia sempat tanya, kenapa awak menangis tengok abang nak mati? Kata abang dia, Abu Bakar Ayyash, dek, tak payah nangislah. Sebab saya sudah bersedia untuk bertemu dengan Tuhan. Di penjuru rumah kita ini, saya sudah mengkhatamkan Al-Quran dalam hidup saya sebanyak 18,000 kali. Kakak-kakak abang-abang nak dapat 18,000 kali khatam Quran ini, dia wajib khatam 30 juzuk tiap-tiap hari selama 50 tahun non-stop. Tiap-tiap hari 30 juzuk. 1 tahun 365 hari, itu baru 365 kali. Kali 50 tahun, baru dekat-dekat dapat 18,000. Cuba bayang seluruh hidupnya duduk dengan Quran. Seluruh hidupnya duduk dengan Quran. Kita bukan orang yang macam tu. Tapi semua kita. Kenapa mereka boleh buat? Sebab rindu dengan Allah. Sahabat Nabi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, sedekah, infakkan seluruh harta untuk Islam. Dalam perang Tabuk, sampai Nabi tanya, ya Abu Bakar, apa lagi yang tersisa pada kamu? Ya Rasulullah, itu dipanggil orang yang memburu redha, hatinya sentiasa rindu Allah. Hati kita tak rindu. Sebab tu kita buat amal lebih kurangnya. Walaupun nak mati esok lusa, rasa macam lambat lagi mati. Walaupun ulama sebut tak semesti tua mati, muda pun mati. Baru ni, saya pun tak tahu, asal hari usrah kita banyak orang mati. Baru ni pun hari Rabu juga. Saya tak dapat juga pada bulan lepas, meninggal dekat rumah saya ni, dia selalu datang usrah saya. Setiap minggu ni saya ada 4-5 lagi malam usrah, pelbagai grup. Kemudiannya dia tu nama Ismail. Umur 50 tahun. Tak ada sakit, tak ada apa. Kemudiannya balik kerja petang, 5:30 petang sampai rumah. Sembayang asar. Lepas sembayang asar, anak-anak angkat roti. Makan dengan teh. Lepas makan roti, dia rasa mengantuk. Lalu tidur. Tidur, anak kejut sembahyang maghrib, rupanya mati tengah tidur. Tak ada sakit, tak ada rasa lelah, tak ada apa. Mati. Lepas pada tu saya tak berani makan roti lah. Takut saya pula mati. Kan? Tadi tak berani jogging. Yang jogging minggu lepas mati. Jadi mati. Tak ada tanda. Kita juga ada orang tak ada tanda. Yang ada tanda, Alhamdulillah. Yang tak ada tanda, jangan syok, lambat lagi mati. Maka sebab itu kena cari redha Allah. Bina hati, jadi sampai rasa cinta kepada Allah. Barang yang Allah perintah, jadi seronoknya buat. Barang yang Allah larang, jadi benci tinggal. Jadi benci untuk dilaksana.
kita tinggalkan yang dipanggil orang yang memburu redha Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia nampak perintah dan larangan Tuhan, maka segera hatinya merasakan sambil berkata, saya penuhi panggilan. Sesungguhnya saya mendengar, saya patuh, saya memenuhinya. Semua itu merupakan anugerah-Mu padaku. Segala puji hanya kembali kepadamu. Ketika Allah mengujinya dengan menimpa musibah, maka ia sabar dalam suara hatinya. Saya adalah hamba-Mu, orang yang memerlukan-Mu. Saya adalah hamba-Mu, ya Allah, yang miskin, yang tak ada kuasa, yang lemah, yang fakir. Sedangkan Engkau adalah Tuhanku yang maha agung, maha penyayang. Tiada kesabaran dalam diriku jika tidak Engkau berikan kesabaran. Tiada daya bagiku jika tidak menanggungku dan memberi kekuatan. Tiada tempat mengungsikan selain kepadamu. Tiada yang memberi pertolongan selain daripada dirimu. Aku tidak akan pergi dari bersimpuh di pintumu. Hanya Engkaulah yang menjadi keyakinanku. Allah sebut, kita semua kan ada masalah. Kakak-kakak abang-abang yang kaya pun akan ada masalah. Yang miskin pun ada masalah. Yang sihat pun ada masalah. Yang sakit pun ada masalah. Masalah Tuhan buat dalam hidup ni sebab Allah nak muliakan kita. Ujian yang Tuhan bagi pada kita dengan pelbagai bentuk. Ada orang banyak duit, tapi ada masalah keluarga. Ada orang yang mungkin keluarga tak ada masalah, tapi duit pula masalah. Ada orang duit ada, keluarga okey, tapi ada masalah tempat kerja. Tuhan bagi kita ujian ini sebab Allah nak angkat darjat. Tuhan bagi kita cabaran sebab Allah nak datang dekat dengan kita. Allah datangkan kita miskin, susah dan diuji sebab Allah nak dengar rayuan kita. Allah bagi kita susah, sakit, miskin sebab Allah nak ampun dosa kita. Cuma kita yang tersalah dengan hati yang kotor, buruk sangka dengan Allah atas ujian. Sampai Imam Syafi'i, kalau 40 hari tak demam, tak sakit, tak ada orang caci, tak ada orang tangkap, tak ada orang marah, tak ada diuji dengan pelbagai ujian, Imam Syafi'i mengadu kepada Allah. Ya Allah, dah 40 hari aku tak demam, tak sakit, tak ada ujian, tak ada susah. Aku telah merasai Engkau benci pada aku, ya Allah. Kita dah 4 tahun. Elok ya duit banyak dalam bank. Sakit pun tak ada. Hek hore. Kan? Tak rasa apa-apa. Imam Syafi'i 40 hari. Tak rasa sakit. Tak rasa susah. Tak ada ujian dari Tuhan. Mengadu dengan Tuhan. Ya Tuhan. Apakah Engkau telah benci kepada aku sebab tak datang ujian? Mereka melihat ujian dalam bentuk yang positif. Kita melihat ujian dalam bentuk buruk sangka dan negatif. Sebab tu hati kita kotor. Hati kita kotor. Sebab itu, lihatlah ujian ini dan sandarkanlah kepada Allah. Dalam ayat Quran, surah Ghafir, ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Ya Allah, aku serahkan semua urusan aku padamu, ya Allah. Kalau kita sakit, kita diuji, masalah tempat kerja, perniagaan jatuh, orang dengki, pelbagai masalah yang Tuhan bagi. Wa ufawwidu amri ilallah. Wahai Tuhanku, aku serahkan semua urusan aku kepadamu. Innallah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya engkau maha melihat akan hamba-hamba. Tengah sakit, tahu Allah tengok. Tengah derita, Allah tahu, Allah tengok. Tengah dicaci, dihina, difitnah. Kita setakat kena fitnah biasa je. Kena pula duduk dalam masyarakat Melayu yang buta agama ni. Orang Melayu ni dia payah nak naik. Sebab apa? Sebab hati kotor. Cina, bisnes naik. Mereka saling berganding bahu.
Dalam politik nampak bergaduh. Kan? Tapi sekeliling saya ni, keliling rumah saya ni, sekolah-sekolah Cina, semua macam universiti, bapak besarnya. Tuan-tuan pergi ke Bandar Baru Kelang, Akmar International School. Akmar International School tu lebih besar daripada universiti. Bila kita tengok rupa-rupanya ahli lembaga pengarahnya, kat luar mereka bergaduh dalam bab politik pilihan raya. Tapi dalam bab kebajikan, dalam bab kesatuan, dalam bab pendidikan, mereka bersatu. Orang Melayu, dia bergaduh segenap perkara. Daripada bab politik bergaduh, bab ekonomi, tengok orang senang, pakat jatuh sebab hati kotor. Pantang tengok orang senang, susah hati. Pantang tengok orang susah, senang hati. Nampak meniaga naik, pergi campak sihir. Cari tok batin, cari tokong Hindu. Cari Sami Hindu, Sami Buddha. Sihirkan agar jatuh. Ni Melayu. Sebab tak ada agama. Orang Cina sama dia tak sihir. Orang Melayu jatuh menjatuh. Sebab tu mereka bangsa bijak. Mereka nampak bergaduh, tapi mereka bersatu. Kita dalam bab agama hari ni lagi bergaduh. Gaduh tak bergaduh. Hanya isu-isu furuk, isu cabang. Yang ni nak kunut, yang ni tak nak kunut. Yang ni nak talqin mayat, yang ni tak nak talqin. Bergaduh. Yang ni nak baca zikir ramai-ramai, yang ni tak nak. Yang ni baca Yasin malam Jumaat, yang ni tak boleh baca. Awak tak nak baca, jangan tuduh orang baca tu bid'ah. Kerana dalam pengajian, bukan bererti barang yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Barang yang tak ada hadis Nabi, tak boleh kita buat. Ini bukan pengajian dia. Barang yang bercanggah dengan akidah dan syariat, baru tak boleh buat. Hari ini diajar, oh ni tak ada hadis. Bila tak ada hadis, kita tak boleh buat. Kita kena mengajilah, ada tak larangan hadis? Kamu duk bergaduh ni, isu furuk memecah belahkan, pening kepala kita. Bergaduh dalam TikTok sekarang ni, ustaz lawan ustaz, ulama lawan ulama. Masing-masing kata dia yang paling dekat dengan sunnah, paling dekat dengan Nabi. Habis tu kalau macam tu, kena tolak semua ulama dalam dunia. Lagi hebat, datang pula pandangan terbaru, kita jangan ikut mazhab. Kalau dah tak nak ikut mazhab, tolak semualah kitab-kitab dalam dunia ni. Ada beratus bilion, semua kena buang ke air. Sampai macam tu berlaku hari ni, bergaduh Islam ni. Padahal Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, mereka berbeza pendapat dalam bab furuk cabang. Tapi tak bergaduh. Imam Syafi'i pergi sembahyang tempat Imam Hanafi. Boleh je. Orang tu tak baca kunut. Dia tak baca. Imam Hanafi datang sembahyang tempat Imam Syafi'i. Tengok Syafi'i ada kunut. Dia baca kunut. Gaduh tak? Tak. Hari ini jadi bergaduh. Barang siapa yang tak amal ikut cara kami, kamu batil. Mana boleh macam tu tuduh. Sedangkan peraturan Islam ni ada 4. Hadis, Quran, hadis, qiyas, ijma'. Takkan awak ambil 2 saja. Sejak daripada dulu, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Syekh Qadir Jalani, itu ulama. Semua kena buang. Kita ikut Nabi saja. Apa yang ulama sebut? Termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab. Berani kita panggil bid'ah masuk neraka. Yang Nabi dah jamin dalam hadis masuk syurga. Iaitu Sayyidina Umar mengajak orang atas ijtihadnya sembahyang tarawih buat kat masjid 20 rakaat. Nabi buat 8 tak berjemaah. Berani kita kata ada hadis, tak ada hadis, maka tak boleh buat. Berani sebut Umar itu adalah sesat bid'ah masuk neraka. Tak berani. Berani sebut Syekh Qadir Jalani, ketua para wali Allah, kerana mengarang selawat dia sendiri, dia panggil selawat ar-ruh. Berani kita kata, oh ni selawat ada hadis, tak boleh baca. Ni cucu Nabi ni, Syekh Qadir Jalani, ketua para wali Allah, dia iktiraf dunia, meninggal dunia 1000 tahun dulu. Dia karang selawat bukan daripada hadis Nabi, selawat roh. Maka selagi tak bercanggah akidah, harus buat.
Jadi wallahu a'lam.